intensity kan. Okay, so now we look at subtopic 10.4. Okay, this one. Alright, 10.4 yang ini saya dah go through masa kuliah. Okay, tapi saya go through sikit je lah lagi. Okay, so 10.4 it's about the application of standing wave. Okay, so kita dah belajar semalam kan stationary wave tu terhasil macam mana. Siapa ingat stationary wave terhasil macam mana? Siapa ingat? When two identical waves Input with each other kan? Maksudnya Yes. dia orang bertembung with each other. Okay, so the application of the standing wave kita akan study dengan dua situation. Okay, the first one we're going to look at the application of standing wave through a string ataupun through benang. Okay, contoh antara application dia musical instrument lah. Okay, basically macam gitar, violin and benda-benda yang bertali. Okay, so itu antara application standing wave. And the second situation, it's about a column ataupun air column ataupun dalam bahasa mudah awak faham, air column ni situation dia is like a pipe. Okay, pipe air biasa tu. Okay, tapi kita bukanlah nak study dalam pipe air, tapi kita nak study berkenaan dengan wave yang berlaku biasanya lah dalam musical instrument yang ada tube. Contohnya macam seruling ataupun recorder, trompet, benda-benda yang macam ada tube lah macam tu. Okay, so basically that is the application of standing wave that we're going to study. So ada dua situation. The first one is about a string, the second one is about the air column. Okay, macam mana standing wave ni berlaku dekat dalam string. So kita tengok dalam string dulu. Okay, contoh situation part A dia kata when one end of the stretched string is vibrate, a travelling wave move along the string and reflect from the other end. Okay, so maksudnya contohlah starting point vibration awak, okay, dekat sini, dekat F1 ni. Okay, lepas tu apa yang berlaku, okay, satu wave akan pergi ke sini and then dia meet the other end of the string. Okay, so that is kita consider dia sebagai ombak yang pertama, gelombang yang pertama ataupun progressive wave yang pertama. Okay, so bila dia berjumpa dengan one end tu tadi, okay, it will reflect back. Okay, so maksudnya dia akan reflect kembali ke sini. So this is the second wave. We assume it as a second wave. Okay, so kalau awak nampak, dia nampak tak dia macam pertembungan di antara dua progressive wave. Okay, so that's why we call this situation as the application of a standing wave. Tapi sebenarnya dia orang ni benda yang sama. Cuma oleh kerana ada satu wave ke atas tu, okay, biasanya wave yang pergi tu kita panggil dia incident wave. Okay, kalau yang ni lah incident. Okay, and then wave yang dah reflected tu kita panggil dia sebagai reflected wave. Okay, ni bahasa dia lah. Okay, so bila dekat point ini dia keep on vibrating, so at one moment, okay, your incident wave dia akan bertembung dengan reflected wave. Sebab apa? Sebab dia continuous untuk vibrate kat sini. So kalau you boleh imagine lah, okay, so at a certain frequency dia akan menghasilkan satu standing wave. Okay, so standing wave ni pula dia banyak jenis. Okay, macam contoh dalam string ni kita ada 3 mode of standing wave. Okay, sebenarnya dia boleh banyak lagi bergantung kepada kepanjangan you punya string lah. Okay, tetapi ini the basic one. Okay, the first mode we call it as fundamental mode ataupun nama lain dia first harmonic. Okay, so macam mana kita nak ingat? So kalau harmonic ni awak tengok dia ada berapa loop. Okay, so contoh loop tu macam lubang macam ni lah. Okay, so sekarang ni dekat fundamental mode ni, the first one ni, awak nampak dalam gambar rajah kita ada satu loop je kan. So it's the first harmonic. Okay, macam gambar yang kedua tu dia ada dua loop, satu loop, dua loop. So it's the second harmonic. And then bawah tu kita ada 3 loop kan, one loop, second loop, third loop. So it's a third harmonic. So that is how saya remember nama dia lah. Okay, tapi ingat dia ada nama lain juga. Dia boleh bagi awak, dia boleh minta awak dengan nama fundamental mode ataupun first overtone ataupun second overtone. Okay, so maksudnya fundamental mode it's also known as first harmonic, first overtone is also known as second harmonic, second overtone is also known as third harmonic. So jangan confuse. Dia tak sama tau. Maksudnya satu first, yang kedua second. Macam ni. Dia tak sama. So you need to be very careful. Tapi benda yang paling senang nak ingat yang pasal harmonic ni lah. Okay, kalau harmonic tu you tengok ada berapa loop dalam kita punya gambar rajah. Kalau ada 2 loop, so maksudnya the second harmonic. So kalau second harmonic maksudnya the first overtone. Macam tu lah basically. Okay,
So daripada gambar ni kita boleh derive dua equation. Okay, the first equation is about the wavelength, okay, iaitu lambda, and the second equation is about the frequency. Okay. So satu benda yang saya lupa nak label dekat sini adalah length of the string. So contoh you boleh assumekan kepanjangan tali tu daripada sini ke sini, okay, it's your length of the string. Okay, so tak kisahlah berapa 5 meter, 5 cm ke berapa ke, okay, tak kisah. Okay, so cara untuk kita derive equation wavelength, okay, so maksudnya kat sini length awak, kalau awak tengok gelombang awak tu kan, okay, hari tu saya dah ada lukis dekat dalam kuliah. Contoh kita ada gelombang, okay, ni kita panggil dia satu wavelength kan, okay, so this is wavelength. Okay, so contohlah awak imagine kan, awak punya tali tu, okay, dekat sini dia macam awak punya paksi. Ni paksi Y awak, contoh. And then kat tengah ni dia paksi lagi satu. Okay, so kalau you imagine, you rasa you punya tali yang dekat atas lah. Contoh kita ambil satu tali je, tali yang warna biru tu, tali yang atas ni, dia berbentuk berapa lambda rasanya? Yang ini, atas ni. Half. Half lambda, yes, excellent. Okay, dia macam ni kan, dia macam bentuk yang ini. Kalau lambda ni. So kalau macam tu maksudnya dia adalah half lambda. Okay, so maksudnya your length of the string is also equal to half lambda. So maksudnya lambda bagi 2. So jadilah equation yang macam ni. Okay, so bila you rearrange, so you dapatlah equation lambda. So lambda is equal to 2 darab dengan length of the string. Okay, so daripada equation lambda, kita boleh juga derive equation frequency dengan menggunakan equation speed of the wave, iaitu V is equal to F lambda yang kita dah belajar hari tu. Okay, so daripada equation ni, okay, you dah tahu equation lambda you berapa, you just substitutekan lambda you berapa dekat sini lah. Okay, so dapatlah equation frequency macam dekat bawah ni. So frequency untuk first harmonic is equal to V over 2L. So that is your first harmonic punya frequency. Okay, and then sama juga teknik macam yang bawah tu, derivation dia. Okay, kalau you tengok yang bawah tu, okay, the length of the string kat sini, okay, so you rasa you punya bentuk gelombang ni berapa lambda rasanya? Lambda. Yes, it's a complete cycle kan. So contoh you imagine you ada paksi. Kalau you tak nampak, you imagine lah kat sini ada paksi, dekat tengah ni ada paksi. So tu berapa lambda? So maksudnya dia macam one complete cycle kan. So it's equal to lambda. So maksudnya your lambda is also equal to the length of the string. Okay. So lepas tu nak cari frekuensi pula, gunakan equation V is equal to F lambda tadi. And then you substitutekan value semua. So dapatlah equation macam ni. Okay. So yang ketiga ni, last ni. So your length will be equal to berapa lambda rasanya? 1.5 lambda. Yes, excellent. 1. This is 1. Okay, kalau you tak nampak, you boleh colorkan dengan warna lain. That is 1 lambda. Okay, inilah 1 lambda. Okay, and then the next part is the new wave. Okay, you assume dia macam satu wave yang baru. So macam ni. Okay, so kalau you tengok pattern ni adalah pattern half lambda kan. Okay, so maksudnya dia half lambda. Okay, so maksudnya throughout the length of the string, it's also equal to lambda tambah dengan half lambda tu lah. So maksudnya dapatlah 3 lambda per 2. Okay. So dapatlah length awak it is also equal to 3 per 2 lambda. Macam tu you derive the equation. Okay. So dia tak semestinya tanya awak sampai 3 harmonik saja. Dia boleh jadi 5 harmonik, 6 harmonik, 7 harmonik. Okay. Yang penting you know how to derive the equation for wavelength and also for frequencies. Right. So dekat sini kalau frequency dia berapa? Frequency is equal to V over lambda. Okay. So rasanya berapa kita punya lambda kat sini? So tadi kalau kita rearrange, lambda kita kat sini dia akan dapat 2L per 3. So kita substitutekan V, lambda is equal to 2L over 3. Okay, and then our equation for third frequency, third harmonic bersamaan dengan 3V. Okay, 3V over 2L. So that is your frequency untuk yang ketiga, iaitu third harmonic frequencies. Alright. So that is how you derive your equation. So tak perlu ingat pun tak apa. Yang penting you tahu macam mana nak derive dia. Tak perlu ingat equation bawah tu pun tak apa. Okay. So any question tak? Jelas tak setakat ni macam mana terhasilnya equation wavelength dengan frequency? Jelas cikgu. Okay, good. Alright. So alright, good. Thank you very much. Okay, so kalau ada soalan just ask me. Okay.
Ingat nama overtone lain, harmonic lain. Okay. Kalau harmonic senang nak tengok berapa loop dia ada, itulah harmonic dia. Okay. Tapi kalau overtone, numbers of overtone tu adalah kurang satu daripada number of harmonic awak. So contoh, you ada third harmonic, so meaning that you are at second overtone. Macam tu. Okay. Kalau fundamental dia tak ada nama overtone. Okay. Fundamental, dia tak ada first overtone. Okay. So maksudnya zero overtone tu adalah fundamental lah basically. Okay. Seterusnya equation yang perlu ingat adalah wave speed. Okay, sebelum ni kita ada satu juga equation wave speed yang kita dah guna tadi, iaitu V is equal to F lambda. So this is the first equation untuk speed of the wave ataupun wave speed. Okay, another equation for wave speed is this one. Okay, so maksudnya kalau soalan minta you what is the wave speed on a string. Okay, so you boleh guna equation yang ini, you boleh juga guna equation yang ini. It's all depend on the information that is provided from the question lah. If the question give you information berkenaan dengan period, tension, T, okay. So maksudnya you gunalah equation number 2. Kalau dia ada equation ataupun it give you information berkenaan dengan wavelength, so you can use this first equation, alright. So V will be equal to the speed of the string, or wave on the string, and T bukan period macam saya tadi saya tersilap kan. T adalah tension yang kita dah belajar force hari tu, okay. T adalah tension of the string, and then mu will be the mass per unit length. Yang ini kita dah pernah jumpa dalam eksperimen, okay. Mass and mu adalah mass per unit length. So meaning that you need to know what is the mass of the string and you need to know what is the length of the string, barulah awak dapat measure value mu, okay. So saya dah tuliskan equation mu kat sini. Okay. So last kali, okay, tadi kan kita dah derive equation frekuensi first, frekuensi yang kedua, frekuensi yang ketiga punya harmonic. Okay, so daripada frekuensi tersebut, dia generalizekan equation dia. Okay, so kalau awak tengok, contoh contoh, kalau awak tengok, okay, saya nampakkan kat sini. Okay, so kalau awak tengok dia punya equation, okay, kita boleh generalizekan dia. So contoh kita ambil V2L. So contoh kita gunakan first harmonic ni kan. Okay. So kita boleh macam generalizekan dia. Okay. And mouse saya problem sikit. Okay. So dekat third overtone ni pun ada V over 2L. Okay. So the first one is V over 2L. Cuma second overtone ni kita dia V over L. Okay. Tapi kita boleh generalizekan dia dengan menggunakan equation ini. Okay. Fn is equal to N over 2L darab dengan T over mu. Okay. T over mu ni adalah velocity. Okay. So contoh kalau kita ada 3 overtone tadi kan, equation kita derive yang ini 3 V over 2L. Okay. So maksudnya 3 ni adalah dia punya value of harmonic. Okay. V ni adalah yang kita dah equation atas tadi iaitu surd over mu tadi. 2L ni yang bawah ni lah 2L. So nampak tak? So maksudnya dia generalizekan equation dia. So maksudnya contoh dia minta awak second harmonic frequencies. So maksudnya awak kena buat F2 kat sini. N adalah number of harmonic. Saya dah tulis kat sini. Okay, so maksudnya N yang dekat atas ni you just put your number of harmonic. So maksudnya kalau dia minta what is the frequency of second harmonic, so you letaklah N you second, 2. Okay, yang ni 2L macam biasa and yang ni masukkan macam biasa. Okay, so you dapatlah nanti jawapan untuk second harmonic punya frequencies. Okay, ataupun equation lain it's also equal to N darab dengan F1 terus. Okay, F1 you kena ingat lah. F1 equation dia apa tadi? F1 adalah equation dia V over 2L, tak silap saya. Ni. Okay, F1 equation dia ni V over 2L. Okay, so maksudnya nanti contoh kalau dia minta F2, okay, you boleh juga jadikan guna equation yang kedua, yang ke belakang, yang kat belakang tu, yang ini. Okay, so maksudnya N tu you substitutekan dengan 2. Lepas tu, you kena tahulah frekuensi yang pertama tu berapa. Macam tu. Okay, so maksudnya you have 2 equation in order to find in order to find dia punya frequency. N to N. Okay, so sama ada you nak guna this whole thing here. Okay, ataupun equation yang sebelah dia NF1 tu, dua-dua boleh guna. So contoh soalan ataupun you dah ada frekuensi number 1, the first frequency tu kan you dah ada, fundamental frequency you dah ada. So kalau you nak cari second overtone, so you just use this equation lah. So maksudnya you dah ada frekuensi pertama and then you just substitute N tu kepada 2, so terus dapat jawapan.
frekuensi yang kedua. Okay. Tapi kalau dia bagi awak information berkenaan dengan tension, berkenaan dengan mu ataupun apa-apalah. So maksudnya you guna equation yang ini. Okay, yang kedua. So this first equation, this second equation. So maksudnya you tak perlu ingat pun equation yang dalam kotak atas tadi tu. Yang ni semua ni you tak perlu ingat pun. Yang ini tak perlu ingat, yang ni tak perlu ingat. Yang bawah ni pun tak perlu ingat. Okay, you just need to know how to derive saja. So sebab dia dah mudahkan awak, dia dah bagi awak equation yang kotak besar ni. So you can gunakan equation yang dah general sajalah. Yang penting you kena tahu bahawa n dalam equation tersebut refer kepada number of harmonic, bukan number of overtone. Okay, dia adalah number of harmonic. Macam tu. Okay, boleh tak? Okay tak? Boleh. Okay kan? So maksudnya you just use the equation je lah. Okay, tapi cara nak derive you kena tahulah supaya contohlah andai kata tak ingat kan. So bolehlah derive sendiri. Okay, good. Okay, ingat n tu adalah number of harmonic. Sebab student selalu confuse. N tu nak letak number of overtone ataupun number of harmonic. Sebab number of overtone dengan number of harmonic awak berbeza. Ni, second overtone sama dengan third harmonic. Okay, so maksudnya equation kita perlukan number of harmonic. Bukan number of overtone. Okay, so kalau tak ada apa kita tengok yang seterusnya. So this one is the application. Tadi tu kan saya cakap first kita ada application dalam string. So now we're going to look at the application of standing wave dalam air column ataupun a tube dalam cerita. Okay. So macam mana benda ni berlaku? Okay, so contoh you imagine you ada satu speaker di hadapan tube macam ni yang saya dah lukis ni. Okay, contoh yang ini adalah speaker, ini ada speaker awak. Okay, ada speaker awak tu awak hadapkan dalam satu tube. Tak kisahlah tube pipe air ke, pipe apa ke. Okay, and then you imagine tube dia tu satu kat belakang dia tu dia ada, maksudnya dia ada end lah, dia ada penutup kat belakang. Okay, so apa yang terjadi, you akan bila speaker you menghasilkan gelombang sound wave, okay, daripada speaker tu akan menghasilkan sound wave, okay, sound wave tu akan travel dalam tube awak. Okay, so maksudnya dia akan travel dalam satu wave, progressive wave lah, iaitu wave yang warna merah tu. Okay, yang kalau saya dah lukis warna merah tu. So maksudnya wave tu akan travel ke kanan. So bila dia ke kanan, awak punya equation negatif lah dekat sini. Okay, and then bila dia meet the end of the tube, dia akan reflected back. So maksudnya wave yang warna merah tu adalah incident wave awak. Ni incident wave. Okay, wave yang reflected bila dia dah bertembung dengan end of the spike tu, itu adalah reflected wave awak. So yang inilah. Okay, so bila dia reflected and then this speaker keep on supply sound wave. Okay, so at a certain frequency dia ni akan bertembung. Maksudnya progressive wave pertama akan bertembung dengan progressive wave yang kedua. So maksudnya nanti dia akan form stationary wave di dalam tube tersebut. So maksudnya macam itulah application of stationary wave. Okay, so dalam case pipe pula, okay, kita ada dua jenis. Okay, satu pipe adalah kita panggil dia open pipe. So maksudnya you ada satu pipe yang kiri kanan dia open end. Maksudnya both end of the pipe is open. Maksudnya dia tak ada penutup kat ending dia. Okay. Yang kedua, kita ada closed pipe. Closed pipe ni adalah one end is closed. Macam yang saya lukis tadi. Nanti satu end dia open, satu end dia closed. Okay, kalau open pipe, both end is open. Okay, itu dua case yang berbeza lah. Okay, so satu benda yang you kena ingat, satu konsep yang you kena faham. Okay, if one end is closed, knot must exist at the end because movement of air is restricted. Okay, so maksudnya knot, kalau ingat formation of anti-knot dengan knot kan, anti-knot kan yang dekat atas ni kan, ni adalah anti-knot. Okay, yang kat tengah ni kita panggil dia sebagai knot kan. Okay, so maksudnya bila awak ada close end, okay, dekat close end tu dia akan berlakunya knot. Okay, maksudnya pattern knot tu. Maksudnya yang dekat sini lah. Ni kalau tengok dekat sini, ni pattern knot kan. Maksudnya dia bertembung kat situ. So maksudnya kalau ada close end, apa yang berlaku adalah wave awak tu akan ada pattern mode. Pattern knot. Okay, tapi kalau dia open end, okay, dia akan ada anti-knot. Maksudnya it at the maximum displacement dekat sini lah, dekat atas ni. Nampak tak? Okay, so untuk case open end dia akan ada maximum, maksudnya wave awak tu dekat atas. Okay, tapi kalau dia jumpa dengan close end, wave awak tu dekat tengah-tengah macam ni. Macam ni. So nampak tak, yang ni open end dekat atas kan. Okay, itu konsep yang you kena faham lah. Okay, alright. Okay, so contoh fundamental mode. Okay, fundamental mode
Okay, nama lain fundamental mode macam tadilah kita ada first harmonic. Okay, kita pergi kepada open pipe dulu. Okay, so open pipe macam tadi derivation dia, kita nak derive dia punya lambda kan. So the length of the pipe kita label dia sebagai L lah. Okay, and then kalau you nampak kat sini wave yang awak ni berapa lambda rasanya? Yang ini. Half a lambda. Yes, good. It's a half lambda. Okay, sebab apa? Sebab dia macam dia start dengan okay, sekejap saya nak nampak kat situ. Contohnya ada paksi. Okay, and then paksi awak kat sini. Dia bagi graf, contohlah dia bagi graf cost one complete cycle macam tu kan. Okay, so this is full lambda. Okay, so kat tengah-tengah ni adalah half lambda lah kan. Ke sini adalah half lambda. Okay, so kalau you nampak pattern kita lebih kurang dengan pattern yang ini. Maksudnya daripada sini ke sini. Okay, so nampak tak sama lebih kurang. Okay, cuma dia macam flat sikit lah. Macam penyek sikit. Okay, so maksudnya the length of the pipe is also equal to half lambda. Macam tu dia derive. Okay, so you kena faham bentuk awak punya gelombang tu. Okay, so nanti daripada situ you dapatlah derive you punya lambda is equal to 2 length of the pipe. Macam tu je. Okay, so sama juga dengan yang bawah-bawah tu. Okay, so untuk yang close second first overtone, okay, untuk open end dia panggil sebagai second harmonic. Maksudnya sama macam string tadi. Okay, first overtone is a second harmonic, second overtone is the third harmonic. So macam mana kita nak ingat nama of harmonic tu? Okay, kita tengok numbers of loops. Okay, so contoh kat sini kita ada satu loop dan separuh loop kat sini, separuh loop kat sini. So maksudnya 1 tambah separuh, so dapatlah 2 kan. Okay, so maksudnya dia adalah second harmonic. Macam tu. Okay, so it depend on you lah macam mana you nak ingat. Sebab benda ni you kena ingat tau. Sebab kadang-kadang soalan minta dia just ketik sketch a second harmonic wave yang berlaku dalam pipe. So you kena ingat pattern dia macam mana. Macam tu lah basically. Okay. Lepas tu yang bawah ni, okay, you ada second overtone. So second overtone nama lain dia adalah third harmonic. Okay, so maksudnya you ada 3 loop lah. 1 loop, 2 loop, and then ni separuh tambah separuh. So maksudnya 1, 1. So maksudnya 3 lah third harmonic. Macam tu. Okay, and then yang bawah tu dia generalizekan equation awak. Okay, so Fn iaitu frekuensi pertama ke kedua ke ketiga adalah bersamaan dengan equation yang ini. So sama macam yang sebelum tadi. Okay, yang dalam string. Okay, so maksudnya Fn is equal to Nv over 2L is equal to N darab first frequency. So N will be your numbers of harmonic lah. Tak kisah you nak letak berapa pun harmonic awak. Okay, dengan syarat you kena ingat untuk open pipe number of harmonic awak adalah semua nombor. 1, 2, 3. Dia tak ada kosong N adalah semua nombor untuk open N. Okay, dia berbeza dengan close N. Close N awak kena hati-hati sikit. So bila untuk case one end of the pipe is closed, okay, so derivation dia sama saja. So dekat sini kalau awak nampak dia adalah pattern 1/4 lambda. Okay, dia adalah pattern 1/4 lambda. Okay, so maksudnya L is equal to lambda over 4. Okay, so untuk closed pipe, fundamental mode dia panggil sebagai first harmonic sama dengan open pipe. Tapi untuk first overtone, okay, nama lain dia adalah third overtone, nampak tak? Okay, tadi second sebelah dia. Okay, kalau untuk one end dia adalah third harmonic. Okay, so yang nak senang ingat kalau one end close, harmonic awak semua ganjil nombor dia. Okay, semua nombor ganjil. Macam itulah basically. Okay, so derivation macam biasa, L yang ini adalah pattern untuk 3/4 lambda. Maksudnya dia tak complete lagi lambda dia. Okay, sebab kat sini ini adalah 1/2 lambda. Okay, yang ini adalah lambda per 4. So maksudnya lambda per 2 tambah lambda per 4 dapatlah 3/4 lambda. So basically macam tu lah. Kalau you tak nampak, you pecah-pecahkan lambda ni. Okay, so nanti dapatlah equation macam ni. Okay, so yang bawah tu dia adalah bersamaan dengan 5/4 lambda. Okay, so this one is one complete lambda. Okay, so lambda yang penuh. Okay, and then this is, kalau awak tengok ni adalah 1/4 lambda. So dapatlah lambda tambah 1/4 dapatlah 5/4 lambda. So basically that is how they generate lah. So kalau awak tak nampak, you can pecah-pecahkan lambda tersebut. Okay,
So lepas tu you kena hati-hati. Second overtone untuk one close end dia adalah fifth harmonic. Okay, so ingat untuk open end dia nombor dia 1, 2, 3. Tapi kalau one close end dia adalah nombor-nombor ganjil saja harmonic dia. Okay. So dia boleh juga minta awak draw second overtone untuk one end close pipe. So maksudnya kena ingatlah dia adalah fifth harmonic. Macam tu basically. Okay, so it depend on you macam mana you nak ingat pattern dia. Okay. So bila dia generalizekan equation dia frequency tadi, so dia dapat macam ni lah untuk one close end pipe, F is equal to N of V bahagi dengan 4L, which is also equal to N F of N darab dengan first frequency, where N will be the number of harmonic. Ingat harmonic awak untuk one close end pipe dia always nombor ganjil ataupun odd harmonic. Okay, so yang ni all harmonic. So you kena ingat benda tu lah. Okay. Sebab dalam formula sheet dia tak ada pattern wave ni. So you kena ingat pattern wave ni tau. Sebab apa? Sebab dalam soalan biasanya dia akan minta awak lukis. So you kena ingat lah. Okay, any question tak? Okay ke? Okay, cikgu. Terima kasih. Good. Okay, so mungkin sebelum exam boleh revise lah shape dia. Okay. Alright, so now let's try to do the question. Okay, kita tengok question. Okay. Exercise 3. You have a loudspeaker radiate sound wave uniformly in all directions at a distance of 5 meter. The intensity of the sound is 0.35 meter watt per meter square. Okay. Calculate the power of the loudspeaker. Yang ni dah buat kan sebenarnya. Sekejap. Kita nak tengok exercise 4. Ni semalam dah buat. This one. Salah pula. Okay. A stretched wire of length 80 cm. So this is going to be your length of the wire. Okay. And mass of the wire is 12 gram. Vibrate transversely. Wave travel along a wire at a speed of 220 meter per second. 3 antinodes can be found in the stationary wave form in between the two fixed ends of the wire. So dia minta awak sekarang ni sketch and label waveform of the stationary wave. Nampak tak? Dia minta awak sketch graph yang tadi tu yang kita dah belajar tu. First kali awak kena tahu kita dah ada dua situation tadi. The first situation is about a string. The second situation is about a pipe. Pipe tu yang macam susah sikit, string senang. Okay. So sekarang ni awak rasa untuk question number 1, kita situation yang mana? Is it a pipe or a string? Rasanya? String. Yes, sebab it's a wire, right? Okay. So kalau wire senang. Okay, sebab apa? Sebab end dia sama. Maksudnya kalau yang membeza, yang part tadi satu end kan ada dekat atas, satu end dekat bawah. So itu kena hati-hati lah. So kalau string senang je. Okay, you just draw macam biasa. Okay, string dia akan start dekat note. Okay, so maksudnya satu, dia nak berapa? 3 antinodes. Okay, maksudnya dia nak ada 3 antinodes. So maksudnya dia nak ada 3 puncak lah. Okay, so 1, 2. Macam tu. Okay, and then bila you completekan the wave, so jadilah ada 3 antinode. So this is your wave. Okay, so maksudnya kat sini kita ada 3 antinodes lah. So maksudnya kat sini adalah antinode pertama, sini adalah antinode kedua, sini adalah antinode ketiga. Okay, and then this is your node, and then this is your node. Okay, so sebab dia minta 3 antinode, so you draw lah 3 nodes antinodes kat situ. Okay, so basically 3 antinode ni kalau senang nak ingat lah, dia adalah 3 loop lah basically. Okay, so macam tu. Okay, so antara benda yang you kena includekan dekat saya adalah simbol A ni. Okay, pattern graph yang betul ataupun pattern wave yang betul. Bukan graph sekarang kita wave. Okay, and then yang ini you kena label juga. And then lagi satu you kena label length of the string. Because it's already given in the question. So you need to include the length of the string. So length of the string is equal to 80 cm. So letaklah dekat sini 80 cm. Okay. Barulah dapat jawapan markah penuh. Okay. So jelas tak macam mana nak lukis? Sebab apa? Sebab kalau you revise balik, bentuk string tadi, wave dia bentuk dia senang je. Okay, sebab dia end dia tu sama, kiri kanan sama. Jadi dia tak macam pipe ada satu end lain, satu end lain. So kalau end dia untuk string tadi, ni pattern awak. Nampak tak? Semua end dia adalah dekat node. Macam tu. Dia tak ada dekat antinode end dia. Okay, so kalau string senang. Tak ada masalah. So you kena hati-hati cuma dekat pipe lah saya rasa. Okay, mari. Okay.
Alright, settle. Okay. So selepas tu dia minta awak lukis wavelength of the progressive wave which move along this wire. Dia nak minta wavelength. Macam tadi, macam mana kita derive equation wavelength? Siapa ingat? Kita dah ada length. Length kita bersamaan dengan berapa wavelength sekarang ni? Rasa-rasanya. Kita ada this one is one wavelength, 1 lambda. Okay, this one is 1 lambda. Okay, so kita bolehlah label kalau tak nampak. Kita label tu sebagai 1 lambda. So ni one complete cycle kan? So dia adalah lambda. So lepas tu wave yang sebelah tu dia adalah satu wave yang baru. Okay, so you labelkan dia dengan, contoh saya label dengan warna lain supaya nampak. Okay, so ni dah wave yang lain. Okay, so dia adalah berapa lambda tu yang warna hijau tu? Siapa nampak ni berapa lambda? Yang warna hijau ni. Half lambda. Yes, dia adalah half lambda. Okay, so ini adalah lambda per 2. Okay, so maksudnya throughout the length of the string kita ada lambda, okay, tambah lambda per 2. Macam tu lah kalau you tak nampak. Okay, so maksudnya dekat dalam satu length of the string tu kita ada lambda tambah dengan lambda per 2. Okay, so L is equal to lambda berapa ni? 3 per 2 lambda betul tak? Betul kan? 3 per 2 kan? Saya, okay. 3 per 2 lambda. Good. Okay. Alright. So bila dah macam tu, kita tahu dah length dia berapa tadi? Length dia adalah 80 cm. So 80 darab 10 darab 10. Alamak. Sekejap. Hari tak. So 80 darab 10 negatif 2 it's equal to 3 per 2 lambda. And then you just rearrange. Cuba kira lambda berapa? 0.53. Alright, good. Thank you very much. 0.533. Okay. Senang je kan? So kalau you tak nampak berapa lambda dalam tu, so you just draw dia, pecahkan dia kepada lambda yang lain. Okay. So nanti dapatlah wavelength tu. Okay, and then frequencies. So dia nak minta kita what is the frequency of the vibration of the wire. Okay, so frequency tak ada masalah. So tadi kita derive dengan start equation V kan. V is equal to F lambda. Okay. Lepas tu velocity kita dah ada dekat atas tu. Okay, dia dah bagi velocity dia 220 tak silap saya. 220. Okay, velocity of the speed. Okay, so kita bolehlah guna equation velocity of the speed untuk kita cari frekuensi. Okay, so 220 is equal to frekuensi nak cari lambda kita dah ada dekat atas tadi iaitu 0.533. Berapa frekuensi awak? Is it 413? For 412.5. 412.76 is it? Okay, so lebih kurang lah kan? Okay, good. Alright, and then dia minta pula tension. Okay, tadi tension kita ada satu je equation yang melibatkan tension iaitu dalam speed punya equation yang lagi satu tu. Okay, V is equal to apa tadi equation dia? Square root T over mu kan? This one, alright. V is equal to sert T over mu. Okay, V kita dah ada. Okay, T kita nak cari, mu pun boleh cari. Sebab mu kita dah ada mass of the string, kita dah ada length of the string. So boleh try guna equation tu. Okay, V over sert T over mu. Okay, so which is also equal to T. Mu adalah mass bahagi dengan length. So cuba kira dapat berapa. Masukkan, rearrange the equation and then dapatlah jawapan awak. Okay. 2726. Okay, T is equal to 726. Sama Okay, good. Sama. Alright, thank you very much. Okay, so you masukkan the value and then you just rearrange. Velocity kita dah ada tadi, dia dah bagi. Mass pun dah ada, length pun dah ada. So dapatlah tension. Okay. Alright, so senang je kan? So saya rasa part ni nak lukis dia yang susah. Nak yang lain tu macam simple je sebenarnya. Okay. Any question sebelum kita gerak ke situ? Okay kan? Okay. So tak ada Alright. So question tu, a tube of 60 cm long is closed at one end. Ni bahaya. Okay. Kalau dia minta sketch. So maksudnya saya cakap kat awak memang awak kena ingat bentuk dalam tube tu tadi. Okay.
So sekarang ni case kita tadi ada dua jenis, satu open end, satu close end. So sekarang ni dia kata you punya case adalah is closed at one end. So maksudnya the second column tadi. Okay. So resonance occur and it's vibrating air and the vibrating air column in the tube produce a sound of frequencies 992 Hz. Okay. The third overtone mode is found in the air column. So sketch and label the waveform of the air column. So maksudnya awak kena tahu sekarang ni case kita adalah case close at one end, and then dia nak kita lukis third overtone mode. So awak rasa third overtone mode ni dia harmonik yang keberapa untuk case yang ini? Rasanya. Tapi ingat? Mesti tak ada ingat kan? Okay. Third overtone kita tengok dia ada 7 harmonic. yes, excellent. Dia adalah 7 harmonic. Okay, sebab saya cakap kan, untuk close end, kita punya number of harmonic kita ganjil. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Okay, dan untuk number of overtone, okay, first kali kita ada fundamental mode. First overtone, second overtone, third overtone. So, maksudnya kita kena 4. Mula-mula fundamental kita panggil. Okay, fundamental. Okay, lepas tu baru first overtone. Okay, baru second overtone. Baru third overtone. Okay, so maksudnya dari segi harmonik, yang ini adalah first harmonik, yang ini adalah third harmonik, yang ini adalah fifth harmonik, yang ini adalah seventh harmonik. So macam itulah kalau you nak ingat senang sikit, you buat list macam tu. Okay, so maksudnya kita sekarang ni dia minta kita third overtone, so meaning that we have 7 harmonic. So kita tengoklah dekat kita punya apa tu? Gambar tadi. Okay, tapi saya rasa gambar tadi kita hanya ada sampai berapa overtone je. Kita hanya ada sampai second overtone saja. Macam tu. Okay, tapi kita sekarang ni kita nak fifth harmonic. So you rasa kita ada berapa loop rasanya? Rasa-rasanya. Macam mana tu? Macam mana kita nak ingat dia punya ni? Any idea? Ada idea tak? Macam mana rasa awak nak ingat? Rasa-rasanya. Okay. So, apa yang saya buat dululah. Okay. Awak kena ingat awak punya ni. The first fundamental mode ni macam mana. Okay. So, bila ada fundamental mode, so maksudnya itu adalah first harmonic. Okay. So, maksudnya pattern untuk first harmonic kita macam ni. 1/4 lambda. So, itu satu harmonic. Okay. Kalau untuk 7 harmonic, so maksudnya kita kena ada 1/4 darab dengan 7 lah harmonic kita. Macam tu. That is my suggestion lah. Okay, tapi tak kisah macam mana awak nak ni. So contoh kita darab lah. Contoh darab Satu. Okay. Sekejap saya tengok. Mouse saya problem. Nak habis bateri kot. Okay. So tadi untuk first harmonic, okay, kita ada pattern dia macam ni. Okay, and then throughout the length is equal to lambda over 4. Lambda over 4 ni first fundamental mode. Okay, tapi sekarang untuk fundamental mode kita ada lambda per 4. Fundamental mode dia punya harmonic adalah 1. Okay, so macam mana kita nak study berkenaan dengan 7 harmonic punya pattern? So 7 harmonic maksudnya kita akan ada 7 kali lambda per 4. Okay, so maksudnya kita akan ada 7/4 lambda lah basically. So macam mana kita nak lukis? First kita lukis dulu tube kita 1 close end. Okay, and then 1 close end tu maksudnya dia start dekat sini adalah dekat node. Okay, so maksudnya awak draw satu complete cycle. So this is one complete cycle. Okay, lepas tu 7/4 ni bersamaan dengan 4/4 lambda tambah dengan 3/4 lambda. Betul tak? Kalau pecah-pecahkan pecahan dia. So maksudnya lambda tambah 3/4 lambda. Okay, so kita dah ada satu lambda kat sini. Saya dah lukis satu lambda. So 3/4 lambda macam mana? 3/4 lambda adalah, ni kita separuh lambda. Okay, 3/4 lambda adalah separuh daripada, ni adalah satu lambda. Saya lukis supaya nampak lah Ni lambda. Okay, ini adalah separuh lambda. Lambda per 2. Okay,
So sekarang ni kita ada, contoh kita dah ada lambda tambah lambda per 2. Kita dah ada 3 per 2 lambda. So 3 per 4 minus dengan 3 per 2 lambda. Okay, kita perlukan lagi, sekejap, salah. Satu per 2 lambda. Okay, 3 per 4 tambah dengan lambda tambah 1 per 2. Okay, so maksudnya kita dah ada lambda tambah 3 per 4 lambda. Okay, so maksudnya kita perlukan lagi 1 per 4 lambda lah basically. Okay, so 1 per 4 lambda dia macam ni lah kan. Separuh je, dia tak, maksudnya dia separuh daripada separuh lambda. So dia macam tu. Sekejap, 1 per 4 lambda. Betul tak? 1 per 4. Okay. So bila macam ni, sekejap aduh cantikkan sikit. Ni 1 per 4 lambda. Okay. So bila dah macam tu, itu adalah wave yang pertama. So untuk stationary wave kita macam ni kan, kita wave kita macam ni. Okay, so you just complete the wave. So total kat sini, lambda tambah dengan lambda per 2 tambah dengan lambda per 4, awak akan dapat 7 lambda per 4. So this is your 7 harmonic punya pattern. Okay, so dapat tak? Macam mana? So maksudnya you kena faham, untuk one close end, throughout the length you ada lambda per 4. Okay, so maksudnya kalau dia nak 7 harmonic, so maksudnya you kena darab 7 daripada first harmonic tu. So that is my cara saya dululah. Okay, macam mana saya nak ingat. So, maksudnya saya akan ada 7 per 4 lambda dalam saya punya lukisan tu. So kalau tak nampak berapa macam mana lambda-lambda tersebut, so you just pecah-pecahkan lambda tu. One complete cycle is 1 lambda, half lambda, and then 1 per 4 lambda macam mana pattern dia. Okay, so nampak tak macam mana? Okay ke? Ke pening? Okay, macam pening je. Okay, sekejap. Okay, so contoh kalau kita ada open end, contohlah kalau kita ada open end formula dia lain tadi. Open end kita ada lambda per 2. Okay, so contoh dia minta kita 7 harmonic of open end. Okay, so maksudnya lambda per 2 you darab dengan 7. So nanti you akan dapat 7 per 2 lambda. So nanti 7 per 2 lambda sama dengan berapa lambda? Sama dengan berapa 3 lambda tambah dengan 1 per 2 kan? 7 per 2. Betul lah. Kalau you pecah-pecahkan equation you. So maksudnya you ada 3 complete cycle yang penuh and then you ada separuh lagi lambda. So that is how lah. Basically macam mana you nak ingat pattern tu. Macam tu. Okay. Alright. So that is how you want to draw. You can draw. Okay. So my suggestion sajalah. Tapi mungkin you ada cara you sendiri. So it's depend on you. Okay. Alright. So settle dah. Okay. So tadi kita dah lukis, okay, pattern yang betul satu, and then we need to label kat sini apa, note ke anti-note ke apa ke. Okay, kat sini kita ada anti-note, anti-note, kat sini kita ada note. Okay, and then kita pula kena letak kepanjangan tu kalau dia dah bagi kan, so kita kena letak lah, kalau dia tak bagi tak payah letak. Okay, so dah siap semua, padam lah mana yang tak perlu tu. Okay, so kat sini ke sini adalah bersamaan dengan 60 cm. Okay, so any question tak? Nak saya ulang mana-mana ke? Okay ke? Yes. Yang 1B3 ni macam mana dapatkan 726 Newton, sebab jawapan saya tadi lain pula. 726 Newton. Sekejap Ya, saya dah tukar unit jadi meter. Lepas tu nilai T tu jadi besar sangat. You dah square root, dah pindah square root betul ke? V. Ya. V square is equal to period over mu. So period pula, tension. Okay, V square darab dengan mu is equal to tension. So V square M over L is equal to tension. So our V just now is 220 square. Mu mass is 12 gram, and then we need to convert it into 1, 2.
length dia 0.8. Semua ada yang tak dapat saya pun tak kira tadi. Oh, saya dapat 726 Afika. Cuba tekan betul-betul. Okay ke? Dapat? Ya, reduce check dulu. Alright, so kena hati-hati rearrange the equation, okay? Alright, so settle yang ini. Okay, yang ni pasal wave ni okay tak? Faham tak cara nak lukis macam mana? So my suggestion, you just ingat untuk untuk open end, L is equal to lambda per 2. Tapi untuk close end, L is equal to lambda per 4. So berapa harmonik lepas tu you just darab je. So daripada situ lah you tahu untuk 7 harmonik ataupun third overtone you ada berapa lambda yang you akan lukis. Okay. Basically that is my suggestion lah. Okay, kalau you ada kalau you nak ingat terus pun tak apa, tapi tadi kita ada sampai dua overtone je kan. So kalau contoh andai kata soalan minta macam soalan sekarang ni, saya takut awak tak dapat nak lukis. So sebab tu saya cadangkan untuk awak ingat formula throughout the line berapa lambda untuk first fundamental mode tadi. So fundamental mode bersamaan dengan first overtone. So kalau dia minta third overtone, dia adalah bersamaan dengan 7 harmonic. So meaning that you just darab je first harmonic tu dengan 7. Macam tu. Okay. So siapa tak faham boleh PM saya. Jangan tinggal lama-lama sebab chapter 10 ni memang banyak dalam PSPM. So calculate the speed of the sound. Okay, speed of the sound. So yang ni tak ada masalah, saya rasa kita boleh guna V is equal to F lambda. Okay, so lambda kita dah letak. Lambda kita tak ada, so kita kena carilah. Velocity ada tak? Velocity kita nak cari. Okay. So frekuensi dah ada dekat atas 992 dia dah bagi. So maksudnya tugas kita sekarang kita perlu cari lambda lah. Okay. Alright. So frekuensi dah ada. So tugas kita sekarang kita nak cari lambda. So lambda macam biasa kita ambil daripada length of the pipe. Sama je case macam string. Okay. Length is equal to, just now kita tahu bahawa throughout the length kita ada 7/4 lambda. Okay. So maksudnya length kita tadi 0.6 meter is equal to 7/4 lambda. So lambda sama dengan berapa? Is it 0.34? Betul? Yes. 343 Yes, thank you very much. Meter, okay. So that is your lambda. So dah dapat lambda, so bolehlah cari speed. Okay, speed frekuensi darab lambda, frekuensi dibagi 992. Okay, lambda 0.343. Ingat bila equation awak darab dengan frekuensi, you kena tukar semua benda dalam SI unit. Sebab apa? Sebab frekuensi tu dalam SI unit. So semua benda kena dalam SI unit lah. Kalau you guna CM kat situ, salah lah. Okay. So dapat berapa velocity awak? Is it 340? Yes. Okay, thank you very much. Okay, 340. Alright, settle yang tu. So last sekali, what is the fundamental frequency? Maksudnya dia nak minta F0, F0 ataupun F1. Okay, fundamental frequency adalah F1 kan? So macam mana kita nak cari F1? So F1 tadi kita dah ada equation dia. Senang je saya rasa F1. Kita boleh tengok ni Okay, kita cuba guna equation general tu lah supaya awak boleh biasa guna. Okay, so kita sekarang case kita 1n close kan. So maksudnya kita boleh guna equation yang inilah. Okay, Fn is equal to nF1. Okay, sebab apa? Sebab kita dah ada value F kita. Okay, daripada soalan. So lepas tu kita dah tahu pula nama of harmonic kita daripada soalan. So kita bolehlah cari F fundamental iaitu F1. Okay. Alright, so kita boleh guna equation tu. So Fn is equal to nF1. So tadi kita dah ada number of harmonic kita. Okay, number of harmonic untuk third overtone adalah 7. F7 is equal to N7 darab dengan first frekuensi yang kita nak cari. Okay, so F7 pun dah diberi dalam soalan iaitu 992. 7 F1. Okay, so rearrange the equation. So dapatlah F1 awak. Cuba kira dapat berapa. Is it 142?
141. Okay, Yes, 141.71. Okay, good. Thank you. Okay, that is the answer. So senang je. Okay, so itulah cara macam mana awak nak guna general equation yang ini. So basically hafal frekuensi yang ini je. Okay, tak perlu hafal yang daripada kotak-kotak atas itu. Okay. So any question? Okay tak? Okay ke semua? Okay. Okay. Okay, good. Alright. So kalau tak ada apa-apa, cuba try soalan last kali tu. Topik ni, soalan 3. So next class mungkin, okay, saya rasa kan this week saya akan cover yang seterusnya, yang last subtopik ni dengan video. So nanti awak tengok sebab minggu depan saya nak cuba terus start chapter baru. Boleh ke? Boleh. Boleh sikit je ni, last subtopik ni sikit je soalan dia. Okay, so nanti saya top up dengan video lah. Okay, sebab kita dah lambat. Alright, so I think kalau tak ada apa-apa, that's all for today. So thank you very much. Thank you for your time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih. Alright, Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. sama.